cembung. Okey, dan jika dia berbentuk ada lubang macam ada bengkok dalam. Okey, nama yang kedua ni adalah kanta cekung. Okey, kanta cekung. So biasanya dalam bahasa Melayu orang yang cekung biasanya dia kurus lah. Alright, so kita akan definisikan dia macam kurus lah ni, cekung. Dan cembung, kalau nak ingat mungkin boleh ingat huruf B untuk cembung lah. Dia macam menggemuk sikit. Alright, so ini adalah kanta. So kanta adalah sekeping bahan lutsina. Macam spek lah kanta. Okey, dia boleh jadi daripada bentuk kaca, boleh pakai perspek atau plastik. Okey, dan dia mempunyai dua permukaan dengan sekurang-kurangnya satu permukaan yang melengkung. Okey, so kanta yang utama adalah dua ni lah, kanta cembung dan kanta cekung. So hari ni kita akan pergi kepada kanta. Alright, apa yang menarik tentang kanta adalah daripada kanta ni awak boleh belajar untuk melukis gambar rajah Sina. Okey, gambar rajah Sina. Alright, so kita akan pergi satu persatu. Okey, kita akan pergi satu persatu untuk kanta. So, kanta adalah tajuk yang agak penting dan agak glamour. Maksudnya dia sangat popular. Okey, daripada awak form 4 sampai dan nanti bila awak form 5 pun dia masih lagi bab yang agak popular lah. Okey, so saya terus pergi kepada apa itu definisi dan juga kanta cembung, juga dikenali dengan nama lain, dia adalah kanta penumpu. Okey, kanta penumpu. Okey, kanta penumpu sebab dia akan menumpukan sinar cahaya. Okey, dan kanta cekung nama lainnya adalah kanta pencapah. Kanta pencapah. Dia lebih kepada mencapah ataupun menyebarkan cahaya. Okey, mencapah atau menyebarkan. Okey, so daripada sini baru kita pergi tengok kepada lukisan lah. Okey, lukisan. So bila melibatkan bab cahaya, awak perlu ingat lukisan-lukisan tertentu yang berkaitan dengan bab lah. Okey, alamak gambar dia terbalik pula. Alright, so kejap. So gambar sepatutnya tidak terbalik. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Gambar yang pertama, gambar yang pertama adalah gambar tentang kanta cembung. Okey, ini adalah kanta cembung. Okey, so ini adalah kanta cembung. So kanta cembung ada banyak bentuk. Boleh bagi dui cembung, boleh bagi plano cembung dan juga meniscus positif. Ni nama je. So awak hanya perlu ingat nama je lah. Alright. Yang seterusnya bentuknya lebih tebal di tengah. Okey, bentuk lebih tebal di tengah. Okey, dapat Alright, yang paling penting sekali untuk bab ini adalah lukisan. So ini adalah lukisan yang kita akan tengok bersama-sama. Okey, boleh So kanta cembung. Kanta cembung dia lebih kepada menumpukan. Jadi cara-cara melukis rajah Sina. So saya lukis sama-sama lah. Ini adalah kanta cembung. Okey, kanta cembung kita. Okey, macam mana nak lukis? Okey, dia adalah kanta cembung. Okey, ni kanta cembung. Jadi lukisan rajah Sina kita adalah, okey, dia adalah garis mengenai kepada garis tengah lah, garis tengah kita punya kanta. Okey, bila kena pada garis tengah, awak boleh ambil pembaris, dia akan pergi kepada fokus bagi sesuatu kanta. So terus garis, pergi fokus, pembaris, gariskan, terus pergi pada fokus. Okey, terus pergi pada fokus kita. So ini adalah titik fokus dan ini adalah gambar rajah untuk kanta cembung. Okey, dekat mana soalan macam ni akan keluar? Kebarangkaliannya lebih kepada kertas satu lah.
Okay, dia akan suruh awak pilih mana gambar yang betul untuk kanta cembung. Okay, so kita akan lukis dia dalam bentuk anak panah jugalah. Paksi utama, anak panah, dan dia akan pergi kepada fokus yang mana dia menumpu. Ini adalah tu bentuk menumpu tadi lah. Menumpu. Okay, so dia adalah cirinya adalah menumpukan alur cahaya yang selari kepada titik pada paksi utama. Okay, titik fokus tadi akan jadi titik yang akan menumpukan lah. Okay, so satu lagi ciri-ciri kanta cembung dia adalah untuk rabun dekat. Okay, rabun dekat. Boleh? So ini adalah contoh kanta cembung. So ingat lukisan je lah. Boleh Seterusnya adalah kita akan pergi kepada gambar yang kedua, iaitu lukisan tentang kanta cekung. Okay, so sedikit sahaja maklumat tambahan berkenaan dengan kanta cekung. Okay, so kanta cekung, alright, kanta cekung ini adalah nama lain lah untuk kanta cekung. Dia boleh jadi dui cekung, plano cekung dan meniskus negatif. Okay, hanya perlu ingat nama dan sebagainya. Dia tak ada pun cerita ataupun tanya tentang detail tentang apa itu plano dan sebagainya. Lebih kepada bentuk lah. Okay, lebih kepada bentuk. Seterusnya adalah bentuknya untuk kanta cekung. Dia lebih nipis di bahagian tengah. Okay, di tengah tu dia kurus lah. Nipis. Berbanding kedua-dua hujung. Jadi seterusnya bila kita nak melukis kanta cekung. So ini adalah kantanya, kanta cekung. Daripada kanta cekung kita ada satu fokus dengan jarak yang sama dengan C. Okay, so cara melukis dia lebih kepada arah rajah sinar. Okay, rajah sinar yang pertama daripada sinaran, okay, sinaran dia daripada paksi utama paksi utama sini. Paksi utama yang merah ni, dia straight je. Straight. Lurus dan lurus. So ada anak panah. Okay, daripada sini, dia akan kena dekat titik center of dia punya kanta. So dia akan mencapah. Mencapah, 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 mencapah. Tetapi bila kita buat dia mencapah, kita akan ambil gambar dia dalam bentuk capahan ke belakang paksi. Ini yang titik-titik tu. Okay, titik-titik dot yang mengenai fokus. Dia masih lagi fokus tapi dia fokus kita dia pergi kepada capahan. Okay, so adalah lukisan tadi. Alright, lukisan. Boleh? Okay, so apa lagi lain adalah dia sebenarnya mencapah. Ciri dia adalah mencapah. Maksudnya ni capah lah ni. Capah. Capah tu dia mengembang. Tadi tu dia menumpu kan. Menumpu tadi dia menumpu kan. Menumpu. Dia menumpu kat sini. So sekarang dia mencapah. So bila dia mencapah, ciri mencapah untuk kanta cekung dan juga mencapah ini adalah untuk rabun jauh. Okey, rabun jauh. Selesai. Boleh lukisan? Lukisan. Okey. Dan seterusnya barulah kita lukisan kita akan berkenalan dengan apa itu pusat optik, apa itu titik fokus dan sebagainya. Okey. Apa itu titik fokus dan sebagainya. Okey. Satu lagi maklumat tambahan untuk titik fokus kanta cembung dia adalah nyata. Okey, titik fokus kanta cembung adalah nyata, manakala titik fokus bagi kanta cekung adalah maya. Maya tu tidak real. Nyata tu dia jelas dan nampak sekarang. Macam sebenarnya kalau kita tengok cermin, muka kita dalam cermin, itu adalah muka kita yang maya. Tu tak, saya tak ada kembar kat dalam cermin kan. Tu maya lah. So kalau nyata dia adalah nampak lah sebenar. Boleh lah. Okay.
Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada beberapa penerangan. Okey, penerangan berkenaan dengan definisi-definisi setiap satu, apa itu pusat optik sebagainya. Sama juga, semua ini perlu diingatlah. Sebab akan tanyalah apakah maksud pusat optik? Apakah juga maksud paksi utama dan sebagainya. So kita pergi satu persatu. Apa itu pusat optik? Pusat optik ialah titik di pusat kanta. Titik di pusat kanta. Jadi sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Itu adalah definisi yang pertama. So pelajar form 4 dia kena salin dia kena salin lah definisi semua ni. Alright, yang kedua adalah paksi utama. Apa itu paksi utama? Masih lagi definisi. So biasanya definisi memang tak nak awak kena ingat dan hafal. Walaupun dia sangatlah membosankan untuk menghafal semua ni. Tapi terpaksalah. So paksi utama adalah garis lurus yang menerusi pusat optik suatu kanta. Pusat optik suatu kanta dan bersambung dengan pusat-pusat kelengkungan. Pusat-pusat kelengkungan dua permukaan kanta. Dua permukaan kanta. So definisi paksi utama. Banyak lagi Seterusnya adalah definisi untuk paksi kanta. Apa itu paksi kanta? Paksi kanta ialah garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang. Berserenjang dengan paksi utama. So 3 definisi. Ada lagi So saya screenshot dulu. Seterusnya adalah definisi paksi kanta. Definisi seterusnya adalah titik fokus. So yang paling famous sekali untuk definisi adalah titik fokus. Biasanya akan tanya pasal titik fokus lah. Biasalah. Tapi kadang-kadang tak juga So apa itu titik fokus? Titik fokus adalah titik yang terletak di paksi utama kanta. Titik yang terletak pada paksi utama kanta. So itu adalah titik fokus. Tetapi untuk titik fokus dia ada 2 kriteria. Yang pertama kalau dia kanta cembung ataupun dia kanta cekung. Titik fokus untuk kanta cembung. Dia mesti sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Akan menumpukan. Akan menumpu. Akan menumpu. Akan menumpu je lah. Menumpukan sinar cahaya. Untuk kata cekung, sinar cahaya yang selari. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Seolah-olah dia akan mencapah. Mencapah. Tulisan macam tak boleh baca. Mencapah. Mencapah selepas melalui kanta.
So perkataan mencabar dan menumpu. Okay, adalah fokus. Alright. So fokus, titik fokus adalah titik yang terletak pada paksi utama kanta. Alright. Seterusnya kita juga berkenalan dengan apa itu jarak objek dan jarak image. Okay, so habis dekat situ. Next adalah apa itu jarak objek. Okay, jarak objek lebih dikenali sebagai U. Okay, jarak objek U adalah jarak di antara objek dengan pusat optik kanta. Pusat optik kanta. Okay, dengan pusat optik kanta. Okay, itu adalah jarak objek. Next adalah jarak. Bila objek ada, mestilah jarak image. Jarak image diberikan sebagai V. Okay, so satu benda yang penting dekat sini, U juga dikenali sebagai apa tu? Halaju awal tu tak? Tapi untuk bab kanta, U adalah jarak objek. Okay, V adalah halaju, betul tak? V huruf kecil adalah halaju. Tetapi untuk bab kanta, dia adalah jarak image. Okay, so macam, tapi sebenarnya kalau biasanya dalam A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, awak jumpa U dulu kan? So U adalah jarak objek lah. So V adalah image. So biasanya objek adalah diri kita kan? So image adalah kita punya gambar dalam lukisan ke dan sebagainya. Tu dah image lah. Okay, ataupun image kita dalam cermin. Tu image. So U adalah mula-mula. So kita punya V adalah image. Alright. So untuk definisi jarak image. Okay, masih lagi perlu ingat jarak image adalah jarak di antara image. So tukar perkataan image je lah. Tadi objek, ni image. Jarak antara image dengan pusat optik kanta. Okay, boleh Alright, so last kali adalah panjang fokus. Panjang fokus dibagi sebagai huruf F kecil. Alright, so dekat sini penting huruf kecil. F kecil adalah panjang fokus. Tadi F besar adalah titik fokus. Alright, so jangan confuse, jangan tertukar. So F kat sini huruf kecil, dia adalah panjang fokus. Kalau F huruf besar, dia adalah titik fokus. Ataupun dalam bahasa Inggeris nama dia focal point. Okay, point lah. So kalau fokus, F ialah length. Okay, focal length. Alright, so definisi untuk ini adalah jarak di antara titik fokus F huruf besar tadi dengan pusat optik. Pusat optik O. Okay, boleh ya? So itu adalah definisi. So biasanya kalau untuk pelajar 3-5, kita harap dia macam boleh diingat lah. So ada berbagai cara, mungkin boleh buat notes kecil dan sebagainya. Sama juga dengan pelajar form 4 sebenarnya, nanti boleh periksa akhir tahun pun ada. Harapnya ada. Saya pun tak tahu. Okay, so sedikit iklan sementara. Kita masih, kalau tahu berita semasa, kita adalah di zaman PKPB. So awak jagalah diri awak. Jaga kesihatan, jangan keluar merayau. Masak kat rumah, duduk rumah, baca buku. Okay, baca buku. Ulang kaji. Tolong mak ayah cuci pinggan, sedia kain dan sebagainya. Okay, boleh ya? So kebarangkalian kemungkinan sekolah minggu depan tu kita pun tak pasti. Alright, so tunggu berita lah. Cumanya sekarang itulah dia cerita dia. Okay, so banyak virus Alright, so jangan tanya saya isu-isu semasa yang sangat hot. Tak ada, saya tak jawapan lain. Okay, so seterusnya adalah apa yang berlaku lagi selepas daripada definisi. Adalah, ni yang paling penting sekali bila dah 3 dan 5 ni adalah penting, dan bila dia kata apa pun penting juga lah. Adalah lukisan. So apa yang kita akan buat hari ni, kita akan belajar melukis. Okay, belajar melukis. Okay. So bila belajar melukis, apa yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat penting sebenarnya, bila dia adalah tajuk kanta, awak boleh pakai kertas graf. Kertas graf. Okay, ni adalah kertas graf. Okay, kertas graf adalah sangat baik sebenarnya untuk buat latihan. Itulah saya sebenarnya sangat-sangat lah kalau kita dapat
kelas bersemuka lagi bagus pakai kertas graf ni sebab lagi nampak clear. Okey, tapi jangan risau, tak ada masalah lah. Okey, so biasanya kita akan mulakan hari ini dengan melukis langkah-langkah melukis gambar Rajah Sina. Okey, so hari ini kita akan melukis langkah-langkah melukis gambar Rajah Sina. So kita mulakan hari ini dengan kanta cembung. Okey, kanta cembung. So bila awak boleh pegang cara untuk melukis gambar rajah laluan arah sinar dia straight pergi mana dan sebagainya, insya-Allah tak ada masalah sebenarnya. Alright. So apa yang akan kita buat adalah daripada kertas graf ini, kertas graf awak ni kan, nampak ke clear? Macam ada bayang Okey, so apa yang kita boleh lakukan, biasanya kalau awak pakai pembaris dan pensel di rumah, boleh buat ulang kaji, boleh cuba sendiri. Ini adalah satu garis. Pakai pembaris satu garis yang mana kita namakan dia sebagai garis atas lah, paksi utama. Okey, dan kita boleh cuba buat kanta cembung dulu Kanta cembung. Kanta cembung warna lain lah. Okey, ini adalah kanta cembung. Okey, satu tanda kanta cembung, dia boleh lukis dalam bentuk anak panah. Okey, anak panah macam ni kanta cembung. Atau kanta cembung juga adalah daripada lukisan tadi lah. Dia adalah kanta cembung macam tu. Boleh? Kita lukis dengan kanta cembung Okey, so sebaik-baiknya lukis dengan bentuk yang samalah. Okey, apa yang kita akan buat? Biasanya daripada kotak gambar graf ni, okey, kalau boleh nampak graf sini daripada titik asal, dia ada satu kotak. Ni 1 cm kan? So kita akan tandakan dia sebagai 2 cm. Sini pun 2 cm. 1, 2. Boleh ke? Ataupun saya cuba sekali lagi dengan lukisan yang lain. Mungkin lebih clear kalau pakai kertas graf yang lain satu lagi. Sama je. Cuma nak tunjukkan tadi tu daripada paksi asal tadi. Okey, paksi asal. Yang ini tadi kita punya kanta. Titik tengah kanta biasanya tengah ni straight line. Okay, titik tengah kanta. So, awak tandakan 2 kotak ataupun 2 cm. Ini adalah fokus F. Titik fokus. Boleh? Alright. So, sebelah kirinya juga adalah kita tandakan dia sebagai titik fokus F. Boleh? Jarak sama Sini 2 kotak. Sana pun 2 kotak Mesti samalah. Boleh? Seterusnya, bila dia 2 kotak lagi, dia adalah 2F. Okey, dia adalah 2F. Boleh? Okey So daripada situ barulah kita lukis balik kanta cembung. Ini adalah titik tengah dia. So kanta cembung. Boleh Okey. Okey So apa yang kita akan lakukan? Dekat sini juga diberi sebagai C ini adalah center. C itu tengah-tengah asalan lah. Kalau bahasa Melayu nama dia asalan kalau paksi kosong-kosong. Tapi ini adalah center of the kanta. Okey. So kita akan cuba lukis. Langkah pertama, kita akan cuba lukis satu objek. Satu objek yang mana jaraknya melebihi F. Okey. So biasanya jarak objek ini kita akan buat dia mungkin nak pakai warna lain lah. Okey. Okey, sini adalah F. Sama je. Okey, ini adalah F. Boleh So F kita lukis anak panah je, tak ada masalah pun. Okey, anak panah kat sini penting anak panah ni. Menunjukkan dia adalah tegak. So bila kita dah lukis kemudian kita boleh nampak dia menyongsang terbalik dan sebagainya. Okey. So langkah pertama melukis gambar rajah sinar adalah cara pertama adalah cara pertama kita akan ambil dia garis yang pertama sekali. Kita akan gariskan selari. Color tak tukar Okey, gariskan selari. Okey, gariskan selari. Okay. Tak apa. So selari anak panah.
kena dekat titik tengah tadi kan. So best for you is for you to use your ruler lah, kena guna ruler. Next one, daripada sini awak daripada titik tengah tadi awak garis straight pergi kepada F di seberang sana. Okey, saya ulang semula, daripada titik tengah tadi awak gariskan pergi kepada F ke seberang sana. Straight line, pembaris. So ini adalah rajah Sina yang pertama sekali. Selari straight pergi F. Okay, so awak dah boleh pegang lah. Yang pertama sekali selarikan dan juga melalui titik fokus. Boleh buat satu notes kat tepi. Sebab lepas ni apa-apa Kanta Sina yang punya lukisan, awak boleh ingat dia sebagai itulah. Okay, so Sina tak ada masalah sangat. Bukan, maksudnya tak sukar pun. So dah tahu gambar yang pertama tadi. So gambar yang kedua adalah, okey, gambar yang kedua mudah saja. Daripada titik atas tadi terus pergi pada C. C. Okey. Pusat optik C dan terus straightkan sahaja lukisan. Okey, lukiskan terus saja straight. Pembaris lah. Okey, pakai kemarin So saya freehand je. Kalau better kalau you pakai kemarin awak nampak lagi clearer. Okey. Boleh Tu ada dua titik. So arah yang pertama tadi satu selari pergi kepada F. Arah kedua, terus daripada puncak asal image pergi pada titik C, yang mana C adalah pusat optik. Okey, C adalah pusat optik. Boleh C adalah pusat optik. Okey. Okey, so biasanya dua gambar pun dah siap dah. Kita dah dapat persilangan sebenarnya kat sini. Okey, dekat merah yang baru ni. Tetapi biasanya kalau gambar ketiga pun boleh juga untuk gambar Raja Sina yang seterusnya adalah kita dapatkan dia garis pergi pada F, pergi pada paksi tengah. Okey, dan selarikan. Selari. So 3 garis. Tapi garis ketiga dia macam rapuh sikit. Bukan rapuh, maksudnya it's not very important. Biasanya untuk soalan SPM dan sebagainya kita boleh terima 2 garis saja sebab dah dapat gambar. Okey, so 2 garis saja. Boleh? Alright. So daripada sini adalah persilangan gambar. So awak dapatlah gambar sebagai gambar beginilah. Okey. So anak panah memainkan peranan. Bila dia bersilang, anak panah saya di situ. Okey, sebab tu kita ada persilangan. Okey, so itu adalah lukisan gambar Raja Sina untuk Kanta Cembung. So lepas ni kalau apa-apa pun lukisan yang ada, kita dah boleh lukis. Boleh Alright, so itu adalah contoh yang mudah lah. So tadi selari dan melalui titik F. So cara kedua adalah dia akan terus daripada pusat, dia akan terus melalui C, pusat optik. Okay, melalui pusat optik C. C adalah pusat optik. Okay, C adalah pusat optik. Okay, yang ketiga adalah boleh note sendiri, dia pergi pada F dan selari. Okay, so biasanya dua pun tak ada masalah. Alright, boleh So daripada situ bolehlah lukis pelbagai lukisan berkaitan dengan Kanta Cembung. Okay, berbagai lukisan berkaitan dengan Kanta Cembung. Okay, so kita akan pergi satu persatu lah lukisan Kanta Cembung. Okay, sebabnya dalam buku teks Kanta Cembung ni adalah antara kanta yang agak digemari lah. Okay, agak glamour. Okay, so pegang pada gambar tu. So kita akan pergi kepada melukis gambar raja Kanta Cembung. Okay, dapat So ini tadi O adalah objek. Sini O, yang baru adalah image. Okay, so F 2F. So untuk kriteria sini, tadi kata U adalah jarak objek kan? So ini adalah jarak objek. U. Okay, U. Dan daripada pusat kelengkungan tadi pergi kepada, ini adalah B. Jarak image. U dan B. Okay. Biasanya kita akan tulis dia sebagai jarak U adalah, kalau kat sini U adalah di antara F dan 2F. Maksudnya U kat situ lah.
Okay. Boleh U adalah F dengan 2F. Okay. So kita akan pergi seterusnya. Boleh Kita akan pergi seterusnya adalah kita pergi detail pada satu persatu lukisan untuk kanta cembung. Kanta cembung. Okay. Kanta cembung ada banyak ni. Okay. Dia nampak kecil ni. Okay. Kanta cembung. Allah. Okay. Kanta cembung. Okay. Yang ini adalah objek infinity dan sebagainya lah. Okay, objek infinity. Alright. So, kita pergi satu persatu sebab ada banyak kriteria ni. So, saya pergi satu persatu lah Alright. So, macam tadi juga, perlu kalau dapat ada kertas graf, lebih baik. Okay. Kalau ada kertas graf, lebih baik. Okay. So, so, kita akan lukis. Ini adalah kita punya paksi. Okay. Lebih kurang So, awak kena pakai ni lah. Awak kena pakai kertas graf. Okay, yang pertama objek di infinity. Okay, so kita akan tanda macam biasa paksi tengah. Paksi tengah. Okay, lepas tu dua kotak adalah F. Dua kotak, kecil sangat. Okay, dua kotak sini pun F. Dan juga 2F. Okay. So ini adalah kanta cembung. Kanta cembung. Okay, so kita mula-mula kita dapatkan dia adalah kriteria yang pertama, dia adalah objek di infinity. Okay, cerita pertama dia adalah objek di infinity. Objek di infinity. Okay, objek di infinity. Okay, so objek di infinity adalah lukisannya adalah objek di infinity. Okay, so ini adalah kanta cembung. Okay, bila objek di infinity, kita akan dapat dia untuk garis objek. Okay, objek di Okay, dia adalah daripada tak tahu mana-mana hala infinity kan. So awak akan selarikan pergi kepada F dan terus pergi kepada paksi tengah. Okay, dan yang kedua dia juga daripada atas pergi kepada pusat kelengkungan C So straight ke bawah. Okay, dan daripada sini dia akan selari. Okay, so dia tak ada garis yang pertama tadi. Dia terus garis yang ke pusat kelengkungan, pusat optik, dan juga dia terus kepada line ketiga. Dari pergi pada F dan pergi kepada titik tengah, dan dia pergi kepada selari dengan paksi. Okay, boleh So daripada sini seharusnya lukisan awak, apabila objek di infinity, kita akan dapat image di F. Image di F. Okay, image di F. Okay, jadi apakah dia punya ciri apabila saya punya saya punya objek di infinity. So ciri untuk gambar ini adalah dia akan dapat jarak image, okay, V tadi adalah sama dengan F. Betul? Kat F Kalau awak boleh lukis pakai kertas graf, awak akan nampak lebih clear. Okay, dan image kita juga DF. Image DF. Okay, image DF. Dan daripada sini juga kita boleh dapat ciri-ciri image daripada gambar. Okay, gambar sini
Gambar ini menunjukkan ciri-ciri image. Daripada lukisan sendiri kita boleh dapat gambar ini apabila saya punya sini adalah image objek kan. Apabila objek saya berada sebelah kiri dan image saya berada di sebelah kanan, objek image akan jadi nyata. Okey. Dan gambar tadi, gambar ni dia jadi terbalik kan. So kita tak cakap terbalik, kita akan cakap dia sebagai songsang. Dan dia akan diperkecil. Ciri image yang ketiga diperkecil. So 3 ciri. Okey. Diperkecil. Ataupun dia mengecil lah gambar ni. Okey, so itu gambar yang pertama. So nak tak nak memang kena tahu semua lukisan, semua yang terlibat. Sebab setiap lukisan perlu tahu bagaimana nak lukis. Okey, so kanta cembung lah. So kanta cembung ada banyak. Okey, bukan kanta cembung ada lukisan pelbagai lah. So ni baru yang pertama. Yang mana apabila objek di infinity. Objek di infinity. Okey, dan satu lagi info tambahan adalah kanta untuk objek di infinity, ianya adalah digunakan untuk kanta objek bagi apa? Bagi teleskop. Okey. So ini adalah dia punya aplikasi. Apabila kita punya kanta berada di objeknya di infinity. Okey. Jadi dia boleh tulis sebagai U di infinity. Okey. Boleh Okey. So dekat sini pun boleh nyatakan sebagai V sama dengan F. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okey. So saya ulang semula, dia akan garis pergi pada F, straight dan selari. Okey. Itu tu gambar pertama. So aplikasi kena tahu, ciri image kena tahu, lukisan pun kena tahu. So next adalah gambar yang kedua. Gambar yang kedua masih lagi kalau dapat menggunakan kertas graf adalah sangat baiklah. Mana pula lagi kertas graf tadi? Okey, kertas graf yang biasa je. Okey, ni adalah kertas graf. Okey, so masih lagi sama. So dia adalah benda yang berulang lah. Okey, masih lagi sama, nyatakan, garis untuk kita punya paksi. Selepas itu kita akan lukiskan dia. Okey, kita akan lukis ni adalah 2F, 2 kotak, ini adalah F, 2 kotak di tempat tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Alright, so daripada situ juga jarak yang sama dia adalah fokus, titik fokus. Okey, titik fokus. Boleh? Titik fokus. Dapat Alright, so gambar yang kedua adalah apabila objek adalah ciri yang kedua Ciri yang kedua saya tulis ke atas sebab nanti confuse pula dengan graf-graf Okey, ciri yang kedua apabila U lebih besar daripada 2F. Itu adalah kedudukan kita punya objek. U ni objek kan? So U lebih besar daripada 2F. So U mestilah lebih besar dekat sini lah. Dia berada dekat sini lebih besar. So kalau U kecil daripada F, dia dekat sini. Boleh So kalau U lebih besar daripada F, dia ada di antara sini. Kalau U di antara F dan 2F, dia di sini. Boleh So ini adalah U lebih kecil daripada F. Dia dekat sini. So U untuk lebih besar daripada 2F, dia dekat sini. Dia macam paksi matematik lah kan. 1, 2, 3 kan. So itu nombor dia. Okay. So kita akan cuba lukis bersama-sama. Alright. So ni saya rasa, lemak tak boleh. Nanti tak nampak lukisan Salah. Okay, biar je lah. Okay. So apa yang kita akan lakukan adalah kita akan lukis gambar yang kedua yang mana U nya lebih besar daripada 2F. So caranya adalah boleh ambil pensel. Okay, boleh ambil pensel.
So kita letakkan dia dekat sini lah. So ini adalah U. Lebih besar daripada 2F. Okay. So sama juga macam tadi untuk melukis sinar rajah sinar. Langkah pertama, cembung tak buat lagi kan. Okay, cembung. Cembung ni tak kisah sebab yang tadi kita dah dapatkan dia punya titik tengah. Okay, titik tengah kita punya pusat optik. So ini adalah titik pusat optik. Okay, titik pusat optik kena ingat. So apa yang kita lakukan, kita akan dapatkan di garis selari. Garis yang pertama dan pergi kepada mana tadi? Pergi kepada F. So gariskan pergi kepada F. Okay, awak boleh buat sendiri sebab ni saya buat gelakaran je. Mungkin dia gambar dia jadi lari. Okay, seterusnya adalah daripada garis tu juga dapatkan pergi kepada titik fokus tadi lah. Okay. Boleh? So ini adalah 2F So tak dapat dah persilangan. Ini adalah persilangan gambar saya. Boleh? Persilangan titik pertama, garis pertama sinar dan garis kedua sinar. Saya dapatlah yang warna biru. Biru adalah image. Okay, biru adalah image. So kita boleh kenal pasti untuk kedudukan image yang mana image saya adalah di antara F dan 2F. Okay. Jarak image adalah di antara F dan 2F. Boleh? So saya pergi perlahan-lahan lah. Okay. Atau nak tulis dalam perkataan. Image di antara F dan 2F pun boleh. Image di antara F dan 2F. Okay. Dan daripada gambar ini, okay, daripada gambar ini seharusnya awak punya gambar sendiri. Gambar saya ni macam lari sikit. Okay. Gambar saya macam lari sikit. So daripada sini kita boleh nyatakan ciri-ciri image. So sepatutnya gambar ni dia diperkecil kalau awak pakai betul-betul pelukisan. Diperkecil dan dia adalah nyata sebab apa tadi? Kenapa nak kata nyata? Sebab saya punya objek di sebelah kiri, saya punya image di sebelah kanan kan. Dia bukan di kedua-dua kanta yang sebelah sama. So bila saya punya image dengan objek sebelah yang berbeza-beza, satu kiri satu kanan, dia akan jadi image nyata. Okay. Dan gambar kita punya image dia dah terbalik kan gambar dia daripada asal. So kita tak cakap terbalik, kita cakap dia sebagai sang. Okay, boleh Dapat. So ini adalah objek yang lebih besar daripada 2F. Okay, so kita campurkan terus untuk aplikasi. Aplikasinya adalah pada kanta kamera dan pada kanta mata. Alright, so selesai gambar yang kedua. Okay, dapat. Alright, seterusnya adalah kita pergi lagi kepada, kita akan pergi perlahan-lahan lah ya. Alright, so pada U pada sama dengan 2F. U sama dengan 2F. So masih lagi menggunakan kertas graf. Okay, kertas graf yang sama. Masih lagi membuat benda yang sama. Masih lagi paksi utama. Lepas tu sini adalah 2F. 2 kotak ini adalah F. Dan kanta seragam ini adalah kita punya paksi kanta. Paksi pusat optik untuk kanta cembung. Next adalah F. Dan 2F. Okay. Boleh Alright. So apa yang kita akan lakukan untuk kes yang ketiga. Kes yang ketiga apabila U sama dengan 2F. Okay, kes yang ketiga adalah apabila U sama dengan 2F. Okay, U sama dengan 2F. Yang mana ianya berada betul-betul atas 2F. Ni tadi dah buat kan dalam contoh kan? Betul tak? Sama lah kita ulang semula. Okay, U sama dengan 2F.
Okay, seharusnya bila awak lukis dengan betul untuk kertas graf, sebab apa? Saya lukis ni lakaran je, so mungkin ada lari-lari sikit. Okay, saya freehand je kan. So awak lukis betul-betul kalau awak buat kat rumah, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan lukiskan garis selari. Oh, lupa kanta cembung. Kanta cembung, garis selari pergi titik tengah tadi. Daripada sini terus pergi kepada F. Okay, daripada F. Dan garis yang kedua adalah terus straight kepada pusat kelengkungan kanta. Dan dia akan berada di sini lah. Lebih kurang. Okay, so lukisan saya ni lari sikit Sepatutnya gambar awak akan sama saiz. Okay, gambar awak sepatutnya sama saiz lah. Okay, so kita akan dapat gambar ni pada 2F. Okay, sepatutnya gambar kita jarak kat sini Kena lukis betul lah. Okay, awak lukis sendiri semula. So, apakah ciri image untuk ini? Jadi, image saya V sama dengan 2F. Okay. Ataupun image D2F. Image D2F. Boleh? Dan apakah kriteria ataupun ciri image? Image adalah nyata. Sebab apa? Seorang sebelah kiri, seorang sebelah kanan. Yang kedua dia adalah songsang kan, gambar jadi terbalik. Dan yang ketiga, awak lukis betul-betul sepatutnya lukisannya adalah sama saiz. Sepatutnya ni tadi saya lukis freehand, awak lukis betul lah. Okay, sama saiz. Boleh sama saiz. Alright. So, apakah aplikasi? Aplikasinya adalah mesin fotokopi. Fotokopi tahu photostat? Betul tak? Kalau kita photostat yang normal punya kan, kita photostat gambar A4 size IC. So yang keluar pun A4 size IC lah. So ini adalah kanta dalam mesin fotokopi. Boleh Okay. So seharusnya gambar tadi dia sama saiz. Okay. Mudah je lah. Bila dah semakin memahami dah tak ada masalah sebenarnya. Alright. So ciri yang seterusnya tadi lepas U2F. Okay. Boleh So saya tak lukis dah lah sebab kadang-kadang saya lukis dah lari lah. Okay, so kita akan cuba dapatkan gambar yang seterusnya adalah U di antara F dan 2F. Okay, saya terangkan daripada gambar jugalah seterusnya. U adalah di antara F dan 2F. Ini gambar dia. Okay, so kita lukis gambar Sebab tadi bila saya lukis nanti dia jadi lari. Tadi faham. Okay, so gambar yang seterusnya adalah ni. Okay. Yang mana saya punya objek berada di antara. Okay. Tapi kita akan tulis dia sebagai kita notate dia sebagai U di antara F dan 2F. Okay. Dia macam belajar ADMAT lah kan. ADMAT kan dia ada di antara ni kan. Range dia. Okay. Alright. So apa yang kita akan lakukan. Ini adalah objek. So sama juga. Paksi tadi. Dengan titik fokus. C tadi kan. Pusat optik. Alright, so apa yang kita akan lukis adalah kita akan gariskan selari ke titik tengah dan pergi kepada F. Garis yang kedua. Next, garis line yang kedua adalah daripada puncak pergi kepada pusat optik C terus ke bawah. Dua lukisan. Okay, so seharusnya bila ada soalan melibatkan lukisan, kita dah tak ada masalah. Ada juga beberapa tahun yang lalu maksudnya tahun kemudian dia adalah soalan bertanya tentang dia bagi lukisannya. Okay, contoh dia bagi lukisan saja kanta dan dia bagi awak satu objek. Okay, dengan F dan 2F sebagainya lah. So markah di sini adalah 3 markah yang mana awak perlu melengkapkan gambar Raja Sina. Okay, so itu yang kita lukis je. That's why you kena hafal atau you kena make known atau understand the concept. You awak kena tahu. Okay. So daripada sini sambung semula ini adalah kita punya image. Okay. So bila lukis dengan betul atas kertas graf dia sebenarnya ya. Okay. Awak akan nampak image saya lebih besar.
Boleh? Dibesarkan. Apa lagi ciri image? Sorang sebelah kiri, yang hitam kanan, merah kiri. Jadi dia adalah nyata. Okey, dan ciri yang seterusnya dia adalah songsang ke tegak? Dia adalah songsang lah. Okey, dia terbalik. Tapi kita tak cakap dia terbalik, kita cakap dia sebagai songsang. Alright? Boleh Nampak? So, untuk ini dia punya tadi, salah tadi betulkan balik. Bukan salah, tu iklan. Okey, dia punya kita punya image berada di mana? Lebih besar daripada 2F. Nampak tak? Saya punya image ni berada lebih daripada 2F. Dia boleh di mana-mana lah sini. So, ini adalah ciri dia. Dan apakah aplikasi untuk kriteria ataupun ciri Kanta ini? Dia adalah untuk projector. Projector LCD tu kan? Kan gambar dia jadi besar kan? Dan juga dia juga adalah untuk Kanta objek bagi mikroskop majmuk. Okey. Boleh Kanta objek bagi mikroskop majmuk. Jangan risau, kita akan pergi kepada mikroskop majmuk selepas ini. Okey, mikroskop majmuk. Okey, so itu adalah gambar yang seterusnya lah. So next, apa lagi? Adalah U sama dengan F. Boleh So saya sambung lagi, U sama dengan F. Okey, ini adalah U sama dengan F. Okey. Boleh So apabila U sama dengan F. Okey, yang mana kita tadi tandakan F, lepas tu 2F, lepas tu F sebelah kanan, 2F, titik tengah Kanta, pusat optik. Jadi untuk kes yang ini, U adalah pada titik F tu. Itu adalah objek saya. Okey, so apa yang kita akan lakukan? Masih lagi sama, lukis rajah sinar, selari dan melalui F. Okey, yang kedua dia terus kepada pusat optik dan tiada persilangan. Bila tiada persilangan, okey, ini adalah sangat penting. Awak perlu tarik gambar pergi ke sebelah yang lagi satu dengan titik dot. Boleh tu yang penting. So setiap gambar ni memainkan peranan. Okey, dia adalah ada pada bentuk dot. Okey, dan kita tak nampak kita punya image dekat sini, tak ada kan? So image somehow the same. Betul tak? Pada kawasan yang sama dengan objek. Jadi automatically saya punya image akan menjadi maya. Okay, that is how dia punya perkataan maya tadi. Sebab saya punya objek di sini dan saya punya, tadi kan saya ekstrapolasikan, saya dapat di infinity kan. Tapi dia di sebelah yang sama, dia ialah maya. Okay, dan gambar saya akan jadi tegak. Sebab dia di sebelah sana, sebelah yang sama, dia akan jadi tegak. Okay, tegak. Dan gambar saya akan jadi dibesarkan. Okay, dibesarkan. Okay, boleh tambah juga dia punya image berada di sebelah yang sama. Sebelah yang sama dengan objek. Okay. Kadang-kadang bila ciri-ciri, nyatakan ciri-ciri image yang terhasil. Okay, kadang-kadang soalan tak tanya lukis. Tapi dia dah bagi macam ni. Dah bagi jawapan dah. Cuma awak perlu mengexplain apakah ciri-ciri image. So ini adalah 4 ciri. Maya, tegak, diperbesarkan dan image berada di sebelah yang sama dengan objek. So mana-mana dua lah kalau dia susah terangkan. Apakah ciri image? Boleh? Okay. So jawapan untuk saya punya image dia berada di infinity. Tadi ada satu cerita objek di infinity. Sekarang saya punya image di infinity. Okay. Whatever it is sebenarnya awak pegang je cara-cara melukis.
So sebenarnya bila awak lukis, lepas tu tak ada persilangan. So apa yang kita akan buat, kita tarik dia ke seberang sana. Kita macam ekstrapolasikan graf lah. Cumanya bila kita ekstrapolasi, dia adalah garis yang bertitik-titik. Okay, so next adalah apakah kita punya aplikasi. Aplikasi untuk ini adalah kanta mata untuk teleskop astronomi. Okay, yang mana kantanya real kan dekat kita, tapi kita punya image adalah di infinity lah. Okay, kita tengok bulan ya. So image kita infinity. Boleh? Alright, so last kali. Okay, last kali untuk kanta cembung. Okay, last kali untuk kata cembung adalah gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir. Alright, so saya punya gambar ini adalah U image kurang daripada F. So ini tadi F, dah tanda F. Lepas tu 2F, F dan 2F dan pusat optik. So saya punya U berada di antara sini. Kecil daripada sini. Okay, so saya punya objek, lukiskan. So sama je, garis selari dan nampak persilangan. Tetapi bila macam ni, bila awak persilangkan, bila awak lukis betul-betul, sebab tadi kan saya punya ni kan dekat sini kan, pakai pembaris, bila awak cuba dapatkan di titik-titik seberang sana, awak dapat persilangan. Okay, berbanding dengan tadi, saya punya objek di kedudukan F kan, atas F sahaja dia dah lari persilangan. Tapi that's why kita punya lukisan kena exact. Okay, so bila saya punya objek berada di sini, saya dapat persilangan. Okay, pakai pembaris awak kena pakai pembaris. Pergi pusat optik, tak dapat selari, tapi kita dapatkan dia bersilang di seberang sana. Okay, so dapatlah image. Okay, image kita pun dapat. Okay, boleh ya? So tadi dengan sekarang berbeza sebenarnya. Tadi gambar dia adalah berada betul-betul atas F. Bila betul-betul atas F, dengan lukisan yang betul, skala yang betul, sebab tu saya kata F saya mesti jarak sama. Kalau 2cm, 2cm lah semuanya. Okay, so bila lukis betul-betul, awak untuk gambar tadi awak tak dapat persilangan. Dan sekarang saya punya objek berada kurang sikit je daripada F. Okay, tapi dia bukan exactly F. So bila kita lukis dengan titik kelengkungan yang betul, kita akan dapat persilangan di suatu maya. Okay, so image saya akan jadi apa tu? Okay, image saya akan jadi maya. Kerana apa tadi? Kerana image saya berada di seberang yang sama dengan objek. Okay, image saya juga jadi tegak. Okay, tegak. So kalau dia begini, dia tegak lah. Boleh? Kalau tadi kita buat dia terbalik, dia adalah songsang. Boleh So bahasa kena pandai main lah. Tak boleh cakap terbalik. Salah. Okay, walaupun logic sense betul bahasanya, tapi untuk bahasa sains dia salah lah. So dia mesti tegak lah. Ataupun songsang. Okay, so sekarang dia dah tegak, dia adalah dibesarkan. Okay, ini adalah ciri-ciri image. Dan image saya berada V. Okay, yang lebih besar daripada U. Okay, tadi U kat sini, so V besar lagi lah. Dan dia berada di sisi yang sama. Sisi yang sama dengan objek. Betul? So objek saya dekat sini yang hitam. So yang saya punya image pun dekat sini. Objek dan juga image. Sisi yang sama. So ada 4 ciri. Okay? Dan apakah aplikasinya? Aplikasinya digunakan untuk kanta pembesar. Okay, macam nak tengok semut tu kan. Semut jadi gambar besar lah. Dan dia juga untuk kanta mata bagi mikroskop. Okay, siap.
Boleh ya? Alright, so habis kanta cembung. Okay, so kanta cembung tu dah cerita dia. Okay, kanta cembung ada kriteria dan gambar-gambar yang tertentu berkaitan dengan gambarnya lah. Okay, dah pukul 10 rupanya. Alright, so boleh saya sambung kanta cekung next class lah saya ingat. Boleh ya? Sampai pukul 10 je kita sepatutnya. Boleh? Ada masalah, ada soalan? So kanta cembung next class lah. Okay? Alright, so pelajar yang lain boleh? Ada masalah? Ada soalan dia tanya? Okay, ada soalan dia tanya? Okay, so pukul 10 habislah kelas. Alright, so ini adalah gambar untuk pelajar kanta cembung ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, kanta cembung ada 6. Betul? Boleh tanya soalan? Tak ada masalah? Senaraikan balik cikgu. Apa? Senaraikan yang 6 tu balik. Senaraikan 6 tu balik? Wow. Ke 6-6 nya? Senaraikan Nak gambar ke apa? Yang Nama? U sama dengan ataupun U lebih kecil ke yang tu. Oh, okay, bagus. Alright, boleh. So, ciri yang pertama untuk kanta cembung U adalah di infinity mula-mula tadi. Okay. Next adalah U berada lebih besar daripada 2F. Boleh buat lukisan lah ni. Ni kerja rumah untuk pelajar form 4 lah. U sama dengan 2F. Boleh Pelajar form 4 perlu lukis semula U di antara F dan 2F. Next, gambar E adalah U di atas F yang mana tiada persilangan dan U kecil daripada F. Ini yang ada persilangan. So, bagus soalan? Okay. So, ini adalah kerja rumah untuk pelajar form 4 yang mana dia perlu melukis semula di atas kertas graf. Wow. Seperti yang saya buat tadi lah. Boleh So, ni adalah kerja rumah. So, biasanya saya akan tinggalkan kerja rumah lah sebelum kita berpisah. Okay, wah. Okay? Ada soalan lain? Tak ada? Bagus soalan sedaran soalan tu. Saya sangat suka soalan ni. Okay, ada soalan lain? Tak ada? So, next class adalah kanta cekung. Kanta cekung lebih mudah je. Ada 2 je gambar. Berbeza dengan kanta cembung. Okay, so awak perlu lukis gambar. Apa dia? Bila kelas kanta cekung? Kanta cekung kelas Jumaat malam. Boleh ke? Jumaat malam ada kelas? Tak ada, boleh. Boleh. So, samalah. Kanta cekung adalah pelajar form 4 punya hari Jumaat. Okay, ada soalan? Pelajar form 4 kerja rumah nampak melukis semula di atas kertas graf dengan C, F dan sebagainya tadilah. Okay, so kalau tak ada, terima kasih kepada semua yang hadir, pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Harapnya boleh faham untuk melukis gambar raja. Okay, terima kasih kerana hadir. Yang dapat berkesempatan, yang tak dapat tak ada masalah. Okay, terima kasih. Boleh jaga diri, jangan merayau-rayau. Jaga diri, COVID-19 semakin